Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya memungkinkan kita untuk meneruskan pertemuan bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Tauhid Aqidatun Najin. Dan pada kali ini kita akan teruskan perbincangan di muka surat 9, yang mana saya letakkan topiknya sebagai jenis-jenis hukum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata musannif, innal hukmal aqliyah, artinya bahawasanya hukum yang bangsa akal itu. Itu kata-kata musannif yang disebut dalam kitab ini ialah Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, yang disebut sebagai penulis matan ataupun penulis teksnya, manakala kitab ini adalah syarah ataupun huraiannya. Jadi daripada teks asalnya, innal hukmal aqliyah, artinya bahawasanya hukum yang bangsa akal itu. Jadi perbahasan dalam kitab ini akan dimulakan berkenaan dengan hukum akli, hukum akal. Kita sebut hukum yang disandarkan kepada akal, pemikiran. Dan keadaan ini juga ada kaitan, sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, bahawa sumber ilmu itu yang keduanya ialah akal yang sempurna. Jadi perbincangan dalam ilmu akidah adalah lebih tertumpu kepada akal untuk menimbulkan keyakinan dan kesungguhan dari sudut keyakinan yang kita tetapkan. Untuk dapat keyakinan, ilmunya mestilah pada tahap yang pasti, yang disebut qat'i atau jazam, secara jazim, secara putus. Jadi perbincangan yang saya sebutkan itu hukum, jenis-jenis hukum banyak yang nak diambil perhatian dalam perbincangan kitab ini ialah hukum akal. Innal hukmal aqliyah, artinya bahawasanya hukum yang bangsa akal itu. Kalau terjemahan dulu pun disebut hukum akal itu. Bermula makna hukum. Jadi kembali kepada huraiannya. Apa makna hukum? Apa makna hukum? Jadi kalau kita baca kitab Jawi, perkataan bermula itu tidak ada makna sebenarnya. Ia adalah terjemahan kepada kedudukan kalimah sebagai permulaan untuk ayatnya. Dalam bahasa Arab ada ayat dalam bentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah bermula dengan isim,
kata nama, dan jumlah fi'liyah bermula dengan kata kerja. Itu dalam bahasa Arabnya. Tapi dalam bahasa Melayu semuanya bermula dengan kata nama yang jadi namanya sebagai subjek. Jadi bermula itu dalam istilah nahwunya sebagai mubtada, yang dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai subjek. Dan seterusnya khabar. Khabar itu ialah predikat dalam bahasa Melayu, penerangan kepada kata nama yang disebutkan pada permulaan. Jadi bermula makna hukum itu. Apa makna yang dikatakan hukum? Pengertian hukum. Apakah pengertian hukum? Definisinya, iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan atau menafikan dia. Jadi mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu dinamakan hukum. Hukum ialah mensabitkan ataupun menafikan sesuatu. Jadi apa yang menyebabkan berlakunya isbat, pensabitan ataupun penafian? Daripada mana? Sumber yang mensabitkan, sumber yang menafikan itu daripada mana? Dan yang menghukum dengan isbat atau nafi itu ada kalanya syarak, dan ada kalanya akal, dan ada kalanya adat. Jadi punca ataupun sumber yang mensabitkan atau menafikan itu boleh jadi sama ada daripada hukum syarak. Yang pertama hukum syarak, yang kedua hukum akal, dan yang ketiga hukum adat. Jadi ada 3 jenis hukum yang menjadi sumber untuk mensabitkan atau menafikan sesuatu perkara. Jadi contoh-contohnya nanti kita akan lihat yang dikemukakan di sini insya-Allah. Maka sebab itulah terbahagi hukum itu kepada 3 bahagi. Jadi 3 bahagian hukum, 3 jenis hukum. 3 bahagian hukum. Pertama hukum syarak, kedua hukum akal, dan ketiga hukum adat. Jadi jenis-jenis hukum ada 3, ataupun bahagian hukum ada 3. Pertama syarak, yang kedua akal, yang ketiga adat. Jadi itu perbahasannya. Bila kita sebut hukum, hukum yang mana satu? Ada 3 jenis ataupun 3 bahagian. Dan hanya sungguhnya menyimpankan oleh musannif atas hukum akal, tiada hukum syarak dan tiada hukum adat, kerana bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal jua, tiada dengan hukum syarak dan adat. Jadi kaedah pembelajaran kitab ini nak bahas tentang sifat-sifat Allah itu menurut hukum akal, bukan menggunakan ataupun mengambil pendekatan hukum syarak ataupun hukum adat. Jadi dijelaskan kitab ini alirannya untuk membahaskan sifat-sifat Allah Ta'ala itu berdasarkan hukum akal. Jadi ini adalah suatu pendekatan untuk melahirkan keyakinan di dalam hati, menimbulkan keyakinan dari sudut ilmunya. Jadi mungkin akan timbul persoalan, kan Quran dah bagi tahu, sunnah dah bagi tahu, kenapa nak fikir dengan akal? Jadi Al-Quran dan As-Sunnah meraihkan akal kita. Sebab ada Quran, ada Sunnah, tetapi kalau akal kita punah,
kita tidak disebut orang mukallaf. Jadi itu kepentingan untuk kita menilai dan meneliti di sini. Jadi persoalan hukum akal ini dikemukakan untuk pengajian kita dalam mensabitkan ataupun menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akalnya Allah wajib bersifat sedemikian. Pada akalnya mustahil Allah bersifat sedemikian. Maka dinafikan. Jadi ada masa akal kata harus Allah itu bersifat sedemikian. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Jadi itu antara bahagiannya penelitian secara umum tentang hukum. Maka ta'rif hukum akal itu. Apa makna hukum akal? Maka ta'rif hukum akal itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi satu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Jadi hukum akal ini ialah penggunaan daya pemikiran, tidak bergantung kepada percubaan yang berulang kali. Kalau percubaan berulang kali, jadi hukum apa? Hukum adat. Kalau ada yang menghantar, di sini terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Yang menghantarkan itu siapa? Asy-syari', iaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hukum syarak namanya. Jadi perbahasan hukum yang akan kita bincang dengan di sini ialah hukum akal. Dan keluar dengan dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu hukum adat. Sebab hukum adat berasaskan kepada tajribah, pengalaman, pemerhatian berulang kali. Kerana ia terhenti atas berulang-ulang. Jadi bila kita sebut hukum akal, ialah hukum yang mengisbat atau menafikan, bukan mengikut pemerhatian yang berulang kali, bukan berasaskan pengalaman. Itu bukan hukum adat maknanya. Jadi seterusnya, dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia itu hukum syarak. Kerana ia hukum syarak terhenti atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak menghantarkan dia. Jadi hukum syarak dihantar ataupun ditentukan oleh penentunya, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai asy-syari'. Jadi itu ya, kita lihat dari sudut perbahasan yang berkait dengan jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum yang mana kita lihat, kita perhatikan. Kita tengok jenis-jenis hukum ini, maka kita dapati bahawa hukum ini ada 3 bahagian, 3 keadaan, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Jadi ini adalah bahagian-bahagian hukum. Dan tersimpan hukum akal. Balik kepada perbahasan hukum akal, tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi, seperti lagi akan datang sebutnya.
Hukum akal ada 3 bahagian. Dan hukum adat itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya dengan wasitah cuba-cubakan dia dengan berulang-ulang. Dan tersimpan ia pada 4 bahagi. Pertama, ditambatkan wujud dengan wujud seperti ditambatkan wujud kenyang dengan wujud makan. Kedua, ditambatkan adam dengan adam, tiada dengan tiada, seperti ditambatkan tiada kenyang dengan tiada makan. Ketiga, ditambatkan wujud dengan adam, ada dengan tidak ada, seperti ditambatkan ada sejuk dengan tiada selimut. Sejuk ada kalau tidak ada selimut. Dikaitkan. Keempat, ditambatkan adam dengan wujud seperti ditambatkan tiada hangus dengan sebab wujud mani', iaitu mani' ini ialah penghalang, iaitu basah. Kalau ditambahkan hangus tadi tidak berlaku walaupun terkena api kerana adanya basah. Jadi itu yang kedua, bahagian yang kedua, hukum adat. Dan seterusnya, hukum syarak itu kalamullah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf dengan tuntut suruh atau tuntut tegah, atau dengan harus atau yang dihantarkan bagi tuntut dan bagi ibahah. Dan masuk di dalam tuntut suruh itu 2 perkara. Pertama, wajib maknanya barang yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan dia dan diseksa atas orang yang meninggal akan dia, seperti sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan zakat dan lainnya daripada segala wajibat asy-syar'. Jadi hukum syarak bahagian yang pertama ialah yang menuntut, yang disuruh buat. Pertama, bahagian yang disuruhnya wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu hukum syarak. Kedua, sunat, maknanya barang yang berdiri pahala atas orang yang mengerjakan sunat tadi, dan tiada diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Jadi yang sunat buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Itu makna sunat pada hukum syarak. Itu bahagian suruh. Manakala bahagian dan masuk di dalam tuntut tegah itu 2 perkara. Pertama, haram, maknanya barang yang diseksa atas orang yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia. Meninggalkan haram tadi, dia yang haram tadi. Yang tuntutan untuk meninggalkan yang pertamanya haram. Manakala tuntutan meninggalkan yang kedua, makruh, maknanya barang yang diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia dan tiada diseksa atas orang yang mengerjakan dia. Jadi yang makruh, orang yang buat tidak berdosa, orang yang meninggalkannya dapat pahala. Jadi pada asasnya orang yang meninggalkan makruh adalah orang yang bijak lah. Sebab tak buat apa-apa, yang makruh itu sudah dapat pahala. Jadi kurang bijak lah berusaha penat susah payah untuk buat perkara makruh, sedangkan tidak dapat pahala pun. Itu ya. Walaupun pada umumnya melihat tak berdosa ni, tak berdosa, tapi membanyakkan perkara makruh adalah tidak bermanfaat dalam kehidupan.
Baik, bahagian yang ketiga ibahah, iaitu harus, dan ibahah itu harus, iaitu satu jua. Maknanya bersamaan perbuat dan tinggalnya, tiada pahala dan tiada seksa. Jadi harus itu ataupun dalam bahasa Arab disebut ibahah. Dalam hukum syarak kita panggil ibahah ataupun jaiz. Harus. Maknanya sama saja buat ataupun tidak buat, tidak ada pahala dan dosa dalam perkara itu. Maka dihimpunkan satu yang harus ini dengan 4 yang dahulu itu, maka jadilah jumlahnya 5 perkara, dinamakan hukum taklifi. 4 yang dahulu itu, 4 yang dahulu apa? 4 yang dahulu ialah wajib, sunat, haram, makruh. Dan ibahah itu, yang ke-5 ialah ibahah, harus, itu dinamakan hukum takhir. Yang 4 tu hukum taklif, dibebankan kepada kita dalam kewajipan, dalam perkara yang wajib, perkara yang sunat, haram dan juga makruh. Manakala dalam bab ibahah, hukumnya ialah takhir, pilihan. Jadi itu ya, kita lihat sebahagiannya dari sudut perbahasan hukum. Jadi perkara-perkara yang berkaitan ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, dan pada kesempatan ini kita cuba untuk mengenal bahagian-bahagian ataupun jenis-jenis hukum yang 3. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum adat, dan yang ketiga hukum syarak. Perbahasan utama dalam bab akidah ataupun ilmu tauhid ialah menumpukan kaedah ataupun pendekatan ini menumpukan kepada hukum akal. Jadi ini yang akan dibahaskan selanjutnya. Tetapi di peringkat ini pengenalan kepada hukum. Nanti perinciannya insya-Allah kita akan teliti pada kesempatan yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itulah dahulu. Jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.